Kutu ni bukan disebabkan faktor kebersihan. Tapi kalau ada pendedahan tu boleh berjangkit dengan anak yang lain dan sebagainya. Itu saya belajar ni. Betul. Anda kata kalau kita dah suruh anak kita tu shampoo rambut hari-hari, jaga macam mana pun tetap akan kena kutu juga. Tapi anak saya yang baru saja masuk tadika kan. Saya tanya dia experience pengalaman pertama. Macam mana Zain sekolah hari ni? Dia cakap apa? Sekolah hari ni okey. Tapi Daddy, kawan Zain ada kutu. Serius? Itu yang dia cakap dengan saya. Oh, ya ke? Jadi maknanya kat sini apa? Kita harus dedahkan perkara ini. Kan? Budak-budak yang masuk tadika apa semua tak tahu. Dan macam anak saya sendiri pun, dia kutu tapi dia tak tahu jangkitan itu boleh membuatkan kulit kepala gatal dan sebagainya. Lagi budak ni mamai bersama dan sebagainya. Pendedahan tu ada. Kita terus bersama dengan Dr. Nur Faizah Tauhid, pensyarah perubatan, pakar perubatan kesihatan awam, Fakulti Perubatan dan Kesihatan Pertahanan, Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Assalamualaikum, Doktor. Salam. Terima kasih menjemput kami, menjemput saya. Menarik topik ni, Doktor, sebab saya sebagai seorang ibu ni pun macam tak tahu sebenarnya benda ni berjangkit bukan disebabkan kebersihan ni. Mungkin Doktor boleh bagi pencerahan bagaimana bermulanya dan kadar jangkitan lah atau merebaknya macam mana? Okey. Terima kasih ya Afat dan juga Sofia. Pertama sekali saya rasa elok saya terangkan sedikit pasal kutu ni. Kutu ni dengan bahasa canggihnya lah kita panggil sebagai Pediculus humanus capitis, iaitu kutu rambut. Terdapat beberapa lagi jenis kutu. Ada kutu badan dan juga kutu bahagian kemaluan dan juga kutu haiwan. Tapi lain-lain. Tapi kutu juga? Kutu juga. Bukan tungau? Bukan, lain. Lain Ya. Tungau tu apa pula? Ada benda lain lah. Yang akan sama, lain lah. Lain. Kutu ni ialah parasit. Ya. Maksudnya kalau parasit ni dia akan menghisap darah. Dari mana dia hisap darah? Daripada kulit kepala. Saiz dia sangat kecil, sebesar biji biji-bijan sahaja, ya. Okey, sebab tu senang untuk terlepas pandang. Okey, saya telah berkecimpung dalam bidang kutu ni. Ini teruk sangat ni. Teruk ni ya, gambar ni. Jangan tengok sampai geli, jangan tengok. Jangan tengok. Bila kita tengok ni pun dia terus terasa-rasa kat kita kan. Ini betul ke edit? Ini tahap yang macam mana ni? Betul, memang ada. Asal banyak sangat ni? Doktor. Sebab nanti saya akan terangkan pula pasal dia punya life cycle. Macam mana kutu ni boleh membiak. Okey. Alang-alang kita dah tengok tu saya terangkan juga. Terus terasa melemang kan. Tapi itu dah yang paling kronik lah saya rasa. Paling kronik sebab tidak ada rawatan awal. So dia akan terbiar lama-lama jadi sebegitulah. Tapi yang macam tu doktor, itu yang jenis tak basuh kepala, tak shampoo, tak apa tu lah. Basuh kepala, tak sedar, tak tahu pun itu kutu ke kan. Sampailah orang sekeliling tu nampak. Tanda pertama. Tanda pertama gatal-gatal. Sekarang saya gatal ni. Gatal-gatal. Dia rasa gatal pula. Dia kemana psikologi kita akan rasa gatal-gatal kan. Okey. Selain daripada itu, bila ada rasa gatal-gatal ni, kadang-kadang ada timbul merah-merah di bahagian tengkuk ni. Sebab gatal-gatal yang keterlaluan, kanak-kanak, bukan ruam, nampak kesan cala-cala hasil daripada gatal tu, daripada menggaru tu. Sampai ke tengkuk Boleh sampai ke tengkuk. Sebab dia lalu kan. Okey. Tadi saya nak sentuh sikitlah pasal beberapa mitos berkenaan kutu ni. Macam tadi Afat pun ada tanyakan, ada kutu lain? Memang ada berjenis-jenis kutu. Selain daripada kutu kepala, kutu badan, kutu bahagian kemaluan dan juga kutu haiwan. Tapi saya nak tekankan di sini ialah kutu daripada haiwan tidak berjangkit kepada manusia. Sebab kutu-kutu ni ialah spesies spesifik. Maksudnya kalau kutu haiwan, dia berjangkit dengan haiwan sahaja. So kalau kutu rambut ni, dia hanya di rambut sahaja. Tetapi dia boleh berjangkit daripada satu individu kepada individu yang lain. Macam yang tadi Sofia katakan, kalau dah mandi banyak kali pun, dah cuci rambut hari-hari pun, masih ada kutu. Sebab kutu ni dia bukan hanya boleh hilang dengan mudah melalui cucian sahaja. Dia perlukan rawatan, perlu ubat kutu. Tadi ada di antara penonton tadi kata letak minyak kelapa. Adakah boleh? Itu salah satu mitos. Ada banyak ni mitos di masyarakat kita ni kan tentang kutu ni. Salah satunya ialah dengan meletakkan minyak kelapa, letak gel, letak macam-macam lah, santan lah kan. Sebenarnya itu semua tidak akan membunuh kutu. Tetapi ada dua cara utama untuk membuang kutu ni. Satu ialah dengan rawatan ubat kutu. Yang kedua ialah dengan rawatan wet combing. Maksudnya kita menyikat rambut semasa rambut tu lembab, rambut tu basah untuk memudahkan pengeluaran kutu tu, untuk menyisir kutu-kutu dan telur kutu. Itu ialah fungsi santan ke nak letak apa-apa bahan tradisional tu supaya memudahkan menyikat. Pada masa yang sama, kutu dan telur kutu tu akan keluar.
Baik doktor, kalau katakanlah ada di luar sana yang dah tahu ada kutu, tapi dibiarkan saja. Ada tak jangka masa panjang mungkin toksik kat badan ke? Sebab soalan Sofia ni saya nak sambung juga. Sebab takut dia macam dia biar apa Kutu kita tahu kutu tu isap darah. Adakah darah kita makin lama makin berkurangan? Ini saya nak cerita ni. Macam mana komplikasi yang boleh berlaku. Orang tengok kutu ni masalah remeh. Dekat rambut, masalah kebersihan. Tetapi sebenarnya ia lebih daripada itu. Yang pertama sekali, apabila ada kutu ni, simptom yang pertama sekali, benda yang pertama sekali kita akan kesan ialah tergaru-garu. Kanak-kanak akan tergaru-garu. Apabila kerap menggaru-garu ni, kawan-kawan pun nampak. Ada kutu So stigma pun akan berlaku di situ. Bila pergi ke sekolah, dia ni ada kutu lah. Kawan cakap kepada kawan. Macam anak saya lah. Mungkin. Dan cikgu pun masuk juga. Dan stigma di situ dah ada. Anak-anak nak pergi sekolah pun malu. Bila di sekolah kemungkinan boleh dibuli, digelak-gelakkan. Emosi terganggu. Keyakinan diri pun akan menurun. Selain daripada itu, apabila kerap menggaru-garu, mungkin berlaku luka. Luka di kulit kepala. Lama-kelamaan, luka ni jika tidak dirawat, boleh menyebabkan jangkitan yang lebih teruk. Mungkin bernanah, mungkin merebak ke tempat-tempat lain. Selain itu, apabila kerap menggaru, dalam tidur pun dia tergaru-garu. Kesian. So, masa tidur pun akan terganggu. Besok pergi sekolah rasa mengantuk, tidak dapat menumpukan perhatian pada pelajaran dan mungkin akan berlaku keciciran juga dalam pelajaran. So, macam soalan Afat tadi kan, dia sedut darah. Boleh hilang ke darah dalam badan kita? Anemia Untuk kutu yang terlalu kronik ni, boleh menyebabkan anemia juga. Terutamanya orang-orang yang berisiko tinggi kan, contohnya gelandangan kan, yang dibiarkan secara kronik kutu-kutu ni. Dan lagi satu, kutu yang teruk ini juga boleh menyebabkan diskriminasi. Tadi stigma kan, yang ini diskriminasi pula. Orang tak nak kawan dengan dia, orang asingkan dia, tak boleh join kumpulan ini. So kesianlah kanak-kanak tu nanti. Okey doktor, kita dah tahu dah macam mana rawatan apa semua, tapi nak tahu macam mana jangkitan ni boleh berlaku. Macam yang common ni kita tahulah, macam Sofia ada kutu, saya pinjam sikat Sofia, saya kan confirm. Senang bagi contoh kan. Tapi yang macam budak-budak, adakah dia boleh lompat-lompat ke atau macam mana kutu ni? Kutu ni dia tidak boleh terbang. Dia tak ada sayap pun, so dia tak boleh terbang. Tapi dia boleh merangkak dan dia sangat laju merangkak. Contohnya, daripada satu rambut kita ni tersentuh rambut orang lain, tersentuh bahu ke, dia boleh berpindah kepada orang lain juga. Selain daripada itu, perkongsian barang-barang. Sikat, topi, telekung, bantal. Tempat tidur. Kalau ada di atas bantal, ada orang lain pula berbaring, boleh berjangkit begitu juga. Maksudnya kalau kita pergi tempat awam lah kan doktor, contohnya orang dia kenalah libasan rambut saya. Tak boleh macam tu? Boleh. Kalau kebetulan ada kutu, nampak betapa senangnya kutu tu merebak. Senang nak bagi kutu awal kat orang. Itu cara dia transmit. Satu lagi, saya nak terangkan mengapa kutu ni senang sangat membiak. Jangka hayat kutu ialah lebih kurang 30 hari. Sebulan? 30 hari dalam sebulan saja. Tapi walaupun dalam tempoh yang pendek ini, kutu ni dah boleh membiak, seekor kutu saja boleh membiak sehingga 150 hingga 200 biji telur. Seekor kutu saja. Kenapa macam tu? Kutu betina. Kenapa macam tu? Sebab setelah bertelur, telur itu akan menetas selepas seminggu. Lepas seminggu pula dia menetas, dia dah boleh mencapai usia dewasa. Kali-kali ganda lagi. Usia dewasa ni bermaksud dia dah boleh membiak lah. Jadi dia beranak pinak atas kepala kita. Tu yang dia video tadi tu. Seekor kutu betina seekor saja. Dalam tempoh lebih lifespan dia yang balance tu dalam 15 hari lagi tu, dia boleh menghasilkan sehingga 150 ke 200 biji telur sebelum dia mati. Dan bayangkanlah berapa ganda lagi yang telur-telur ni akan membiak itu baru seekor kutu. Ini rupanya telur kutu macam tu Ini telur kutu. Okey, untuk diagnose kutu ni kita tidak boleh tengok kepada telur. Kita kena pastikan ada kutu hidup yang bergerak. Sebab kalau kutu tu saja, kemungkinan telur tu dah kosong, dah menetas. So dia tidak aktif lagi. Dia bukannya telur yang aktif. So, kena pastikan ada jumpa kutu yang hidup. Itu betul-betul diagnosis untuk kutu. Doktor, katakanlah kita cakap tentang rawatan pula kan. Kesian contohlah budak tu dah penuh dah dengan kutu berterbangan dan sebagainya. Ubat
yang diambil tu adakah semudah-mudahnya instantly ataupun terus hilang segala kutu ataupun dia ambil masa juga? Okey, macam yang saya terangkan daripada life cycle ya, daripada kitaran hidup kutu tadi, dalam tempoh sehari 2 hari akan ada telur baru yang menetas. Oleh itu ubat kutu ni tak boleh pakai sekali saja. Pakai sekali, sikat, kita rasa dah okey. Tidak. Sebenarnya ubat kutu ni perlu dipakai beberapa kali. Jaraknya ialah antara 5 hingga 7 hari. Dah pakai sehari, selepas 5 atau 7 hari, ulang pakai semula. Okey, andai katalah kita tadi jangkitan sikat kan? Ya. Ni contoh ni sikat. Ya. Sikat ni ada kutu ni. Ya. Kita sayang sikat ni. Kita nak pakai juga. Ya. Jadi macam mana dari segi penjagaan barang-barang yang mungkin terkena dengan kutu ni? Nak basuh ke, kena dalam air panas ke apa ke? Okey. Kutu ni setelah dia jatuh daripada kepala ya, dia hanya ada dalam 1 hingga 2 hari sahaja untuk hidup. Sebab dia akan berlaku dehydration, ternyah hidrat. Oleh itu, untuk membunuh kutu-kutu ni, contohnya ada sikat yang kita sayang, kita dah basuh, kita bungkuslah dalam plastik supaya tidak ada udara, tidak ada akses kepada air, bagi mati kutu tu. Guna air panas? Air panas pun boleh, tapi takut ada telur yang tak mati-mati juga lagi kan. So kita bunuh. So kalau kutu dewasa dalam 2 hari. Kalau telur boleh sehingga 3 hari. Tak apa, Fat, awak punya birthday bulan depan kan saya beli sikat baru untuk awak. Nak kalah apa orang cakap dia. Bukan sikat je. Bantal, tilam, takkan nak buang. Juga selamatkan. Okey, faham. Kan, basuh macam tu kan. Kena sentiasa vacuum lah kan, telur-telur kutu. Betul. Ya. Baik, Doktor, sebagai satu kita nasihat yang sepenuh-penuhnya untuk semua yang menonton, ibu bapa dan mungkin mereka yang bergelut dengan masalah ni, bagi dewasa sekalipun, apa yang doktor boleh sampaikan? Saya ada 2 nasihat utamalah ya. Yang pertama ni, hentikan stigma kepada orang yang berkutu. Sebab selalunya untuk kita punya masyarakat pada dewasa ini, dia bukan lagi berkait rapat dengan kebersihan. Tetapi dia lebih kepada kontak, head to head contact. Maksudnya ada sentuhan barang-barang, sentuhan kepala dengan kepala. Dah jaga kebersihan macam mana sekalipun, mungkin boleh berjangkit lagi. Kerana apa? Sebab kita tengok ya, hari ini anak-anak kita dihantar ke taska, dihantar kepada pusat asuhan, kanak-kanak di sekolah rendah bermain bersama-sama. Saya nak highlight sikitlah ya, daripada kajian saya untuk pelajar-pelajar tahap 1 sekolah rendah, darjah 1 hingga 3, average-nya puratanya dalam 7 orang, seorang berkutu. Alah. Manakala di tahap 2 pula, good luck lah. Good luck lah. Manakala untuk yang tahap 2 pula, darjah 4 hingga 6, puratanya lebih sikitlah sebab dah pandai jaga kebersihan kan, dah kurang rapat-rapat. So dalam 12 orang, seorang yang berkutu. Okey, pesanan saya yang kedua ialah kerap, kesan dan cegah. Macam mana nak kesan? Sentiasa peka dengan simptom-simptom kutu ni ya, tergaru-garu, nampak benda putih-putih di atas kepala ya. Lepas tu kita kena juga sentiasa periksa rambut. Periksa rambut anak-anak, periksa rambut sendiri kan, mana tahu. Kalau dia tergaru-garu apa semua tu lah. Tergaru-garu. Baik, doktor, sikit-sikit. Okey, kalau nak dapat ubat tu kena jumpa doktor apa semua. Dekat farmasi ada tak macam shampoo yang ada rawatan untuk kutu ni? Okey, shampoo untuk rawatan di kutu ada dijual farmasi, di farmasi. Cuma saya nak ingatkan, kanak-kanak yang di bawah 2 tahun tidak boleh menggunakan shampoo yang shampoo kutu ni. Dan juga untuk wanita yang hamil, tolong dapatkan nasihat daripada doktor dahulu. Dan jangan pakai sekali saja. Pakai ikut aturan, sekurang-kurangnya 2 kali. Disiplin, rajin sikit. Baru penting tu. Kita tak tahu kan, anak ada kutu letak shampoo kan. Kena 2 tahun ke atas. Dan juga ibu hamil pun tak boleh juga. Kena dapat nasihat doktor. Doktor, terima kasih. Kita ucapkan memang pencerahan yang sangat jelas. Kita ala kutu je. Jangan cakap kutu je. Sebab dia merebak ni kan. Terima kasih Dr. Nur Faizah Tauhid sudi meluangkan masa. Terima kasih. Awak pun janganlah suka hati cini-cini yang buat. Alah, bau nak libat orang. Okey.